Ramai sebenarnya parents yang agak cuak untuk menceritakan berkenaan dengan perkara yang berlaku di Palestin sebab tak tahu macam mana nak buat. Sebab takkan nak tunjuk anak-anak gambar yang sort of kita boleh kata macam traumatik jugalah kan, gambar darah di sana sini, budak-budak meninggal. So macam mana nak buat kan? Okay, so saya datangkan 3 tips ni untuk memudahkan korang. Yang pertama adalah kita exploit diorang punya imagination skill dengan menceritakan history yang ada di Palestin, terutamanya kisah Isra Mi'raj. Saya perasan diorang macam seronok. Macam mana diorang seronok tengok Ninjago, diorang tengok cerita superhero, tengok cerita Transformers. Diorang sort of macam boleh bayangkan bila saya cerita berkenaan dengan Nabi naik buraq, lepas tu Nabi naik ke atas langit, berjumpa dengan para Nabi, berjumpa dengan Allah. Sort of diorang macam boleh bayangkan, menariknya dia ada naik tunggangan dan sebagainya. So benda tu instead of bagi backlash ataupun berat untuk diorang faham, diorang walaupun tak adalah gambar ke sebagainya, hanya saya menceritakan macam mana buraq tu apa dan sebagainya, terus mereka ni boleh bayangkan betapa bestnya cerita tu. Dan ketika saya ceritakan juga perpindahan Nabi Musa kan, Nabi Musa lari daripada Firaun dan sebagainya sampai ke Palestin dan sebagainya, dan ceritalah apa kisah-kisah yang ada dalam Quran tu, itu pun diorang macam rasa seronok sebab diorang rasa menariknya kisah ni, macam mana pula laut boleh terbelah, macam mana pula diorang boleh berpindah ke belah sana dan sebagainya kan. Bila saya ceritakan juga kronologi history yang sekarang ni, maksudnya saya tak menunjukkan lah ketika nak menceritakan history tu gambar-gambar yang kita panggil grizzly tu, tapi lebih kepada macam kita tunjukkan bendera Palestin, tunjukkan gambar zaman dulu kan, tunjukkan macam mana orang Yahudi sampai ke Palestin dalam kapal kan. So kita ceritakan kronologi tu dengan menggunakan gambar-gambar yang decent dan sesuai dengan keadaan diorang lah. So benda tu menyebabkan at least diorang aware tahu dengan apa yang berlaku. At the same time juga cerita juga berkenaan dengan apakah itu Al-Aqsa, apakah history Al-Aqsa versus Mekah kan, kisah perubahan kiblat dan sebagainya. Benda-benda macam tu memang sangat menyeronokkan sebenarnya bila kita ceritakan kepada anak-anak kita. Okey, yang keduanya, sekarang ni kan banyak dah effort-effort untuk memahamkan anak-anak kita, seperti yang dikeluarkan oleh Arba Foundation, yang dikeluarkan oleh Nor Kids, yang dikeluarkan oleh Yakin Institute. So gunakan infografik ni sebab comel-comel je semua gambarnya. Malahan korang boleh guna juga buku-buku. Anak saya yang pertama yang berumur 8 tahun, saya beli set of buku komik Gaza. Sepanjang Palestine konflik ni dia tak henti-henti baca buku komik Gaza. Saya tanyalah dia, seronok ke baca buku komik ni? Dia kata seronok. Dia kata sebab dia boleh faham, at least ada kronologi lah cerita tu kan. Antara benda praktikal yang saya buat dekat rumah ni adalah bersama-sama dengan suami lah, of course. Suami saya akan bacakan dalam solat jemaah kita orang, sama ada waktu maghrib ataupun waktu isyak, kunut nazilah. So lepas tu kita akan ceritakan lah apa function kunut nazilah ni, kenapa kunut nazilah ni perlu dibacakan. So secara tak langsung kita perlu menginformkan anak-anak kita tentang kenapa kita baca kunut nazilah tu, dan ianya terkait dengan konflik yang berada di Palestin sekarang ni. Dan malahan sama-sama dengan anak-anak baca Quran, ajak mereka berzikir bersama-sama dan niatkan kepada orang-orang Palestin, sama juga dengan sumbangan. Harapnya tips ni bermanfaat untuk semua dan korang boleh gunakan untuk memahamkan anak-anak korang. So, Assalamualaikum.